Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berdoa dengan melanjutkan Al-Fatihah. Alhamdulillah, ini kita masih diberi lagi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke dalam majlis dakwah. InsyaAllah dakwah kita pada pagi ini akan bermula pada pukul 8.30 sehingga pukul 10 subuh. InsyaAllah tanpa membuang masa saya fokuskan untuk menyampaikan untuk menyampaikan dakwah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Fiqh Darahid Nifas dan Istihadah dan terjemahan daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah karangan Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam bab yang kelima, iaitu cara penggeraan darah yang keluar secara putus-putus. Okey, kita baca ya. Ulama berselisih pandangan pada menetapkan cara pengiraan darah haid yang diselangi oleh naqa', maksudnya bersih daripada darah. Perselisihan tersebut terbahagi kepada dua pandangan. Yang pertamanya pandangan as-sahab, menarik dan mengheret, iaitu dijadikan naqa' bersih daripada darah yang berada di selang-selang darah yang di dalam tempoh 15 hari sebagai darah haid, maka diheretkan hukum haid kepada naqa' di dalam tempoh 15 hari. Pandangan ini adalah pandangan mu'tamad. Penjelasan berkenaan dengan cara pengiraan darah yang putus-putus menurut pandangan as-sahab. Hari patut kedudukan. Hari yang pertama 6 jam keluar darah, 2 dan 3 naqa' tidak ada darah. Hari yang keempat 8 jam darah, 5 hingga 9, 6, 7, 8, 9 naqa' tidak ada darah. Hari yang ke-10 7 jam darah, 11 hingga 14 naqa'. Manakala hari yang ke-15 8 jam darah. Maka hendaklah kita hitungkan tempoh waktu darah di dalam masa 15 hari. Jika sampai tempoh darah itu selama 24 jam, maka darah tersebut adalah darah haid. Namun jika tidak sampai tempoh darah itu 24 jam, maka darah tersebut adalah darah istihadah, maksudnya darah fasad. Maka jelas daripada rajah di atas bahawa bilangan jam yang mana perempuan tersebut melihat darah di dalamnya ialah 6 campur 7 campur 8 campur 7 campur 8 jadi 29 jam, maka darah ini adalah darah haid. Seperti itu juga tempoh naqa', maksudnya tempoh naqa' itu juga dihukumkan haid. Apabila dia telah mengerjakan salat, maka tidak sah salatnya dalam tempoh itu, namun tidak wajib dia qada semula. Kerana sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh haid dan nifas tidak wajib qada semula dengan kesepakatan ulama. Manakala apabila dia telah berpuasa, maka tidak sah puasanya dan wajib qada semula puasa itu. Baik.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya mudah kan? Tak perlu ada sebab mari ketua panjang lebar dah kan? Ke tak faham lagi? Muslimat faham dah kan? Okey, insya-Allah faham dah. Cuma maring ada sahabat ana yang hadis sekali, nama dia Ustaz Abdul Hakim Uthman. Dia hadis sekali maring. Lepas daripada kita kuliah maring, kita cakaplah sikit. Dikata ada sebahagian daripada bahagian perubatan, maksudnya masih lagi tidak puas hati berkenaan dengan pengiraan darah hukum secara putus-putus. Berkenaan dengan pengiraan hukum ataupun pengiraan darah yang keluar secara putus-putus, masih lagi tidak puas hati lah. Maksudnya macam mana dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan kalau darah tu keluar sikit dah cukup 24 jam, walaupun dalam tempoh 7 hari 8 hari, tapi tak cukup 24 jam, maka darah tersebut bukanlah dihukumkan sebagai darah haid, bukan dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, itu mazhab Imam Syafi'i. Dia kata macam kita, maksudnya tak puas hati lah dengan hukum tersebut. Okey, sebenarnya yang pertama sekali anda akan bagi jawapan, insya-Allah dengan dengar jawapan ni akan puas hati. Yang pertama sekali adalah kita kena tahu kita hukum darah ni haid, darah ni istihadah kerana dia, kerana ia melibatkan ibadah. Ia melibatkan ibadah puasa dan ibadah sembahyang. Okey, boleh faham? Ia melibatkan ibadah puasa dan ibadah sembahyang. Ini kita kena faham. Semua kita tahu bahawasanya ibadah sembahyang adalah rukun Islam setelah daripada 2 kalimah syahadah. Ibadah sembahyang menjadi rukun Islam adalah mimma ulima minad din bid-darurah, daripada perkara yang diketahui daripada agama kita dengan cara yang cukup mudah. Tidak perlu kepada berfikir. Setiap orang Islam mengetahui ibadat sembahyang adalah rukun. Okey, sama juga ibadat puasa. Selesai? Yang pertama. Yang kedua, di sana ada beberapa hadis yang sahih yang menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mewajibkan kepada sebahagian daripada sahabiat mengerjakan sembahyang ketika darah keluar. Okey, boleh faham? Maksudnya Rasulullah tetap memerintahkan, menyuruh kepada sebahagian daripada sahabiat mengerjakan sembahyang ketika darah keluar. Maksudnya ada kala darah yang keluar daripada kemaluan perempuan tak boleh sembahyang, ada kala boleh sembahyang. Hal ni disebut dalam hadis. Ana akan bagi jawapan, insya-Allah pandai akan faham kenapa ulama fiqh meletakkan hukum tersebut. Okey? Jadi asasnya kita kena tahu sembahyang dan puasa adalah rukun Islam. Setiap mukallaf diwajibkan mengerjakan sembahyang dan puasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, di sana ada beberapa hadis yang mana ketika ada sebahagian daripada sahabiat darah keluar secara berterusan, dia tanya Rasul, adakah saya kena tinggal sembahyang sepanjang keluar darah? Kata Rasul, tak boleh tinggal sama. Rasul kata kalau gitu ginilah, ambil kapal lah letak. Dia kata tak padang lagi, banyak lagi darah. Maka Rasul kata boleh, kalau gitu ikatlah banyak sikit untuk mengelak keluar darah. Jadi maksudnya nak kabarnya adalah di sana ada hadis yang secara jelas bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan, ada kala perempuan tu wajib sembahyang, ada kala tidak wajib sembahyang. Okey, boleh faham? Ulama meletak hak yang tak wajib sembahyang, tak boleh sembahyang, nama dia kita letak nama dia haid. Letak nama haid. Hak yang wajib sembahyang, letak nama dia istihadah. Nama dia letak darah istihadah. Okey, selesai. Jadi bermakna kita faham di sini bahawasanya darah haid adalah mani' dalam bahasa Arab. Mani', apa nama mani'? Perkara yang menghalang.
daripada kewajipan sembahyang. Asal wajib sembahyang apabila ada haid, maka haid itulah menghalang wajibnya sembahyang ke atas perempuan. Okey. Selesai. Tiba-tiba perempuan ni keluar darah. Sikit. Tak cukup 24 jam. Maka pada darah ini diragui haid ataupun tidak. Mungkin tak haid. Ulama fiqh kata mungkin haid, tapi tidak yakin haid, kerana haid dia ada tempoh yang paling kurang. Jadi bermakna darah yang keluar belum cukup 24 jam. Nak kata bukan haid, nampak pada zahirnya macam darah haid, tapi nak putuskan yakin haid tak boleh juga sebab tak cukup 24 jam. Jadi bermakna darah yang keluar saat itu diragui haid ataupun tidak. Tapi bukan bermaksud ulama fiqh kata mana? Tak ada pun dalam hati ulama fiqh bahawasanya darah saat itu menyerupai darah haid. Bukan. Maksudnya memang nampak pada zahir macam-macam darah haid. Sebab itulah ketika keluar tak boleh sembahyang. Tengok ketika keluar tak boleh sembahyang sebab apa? Sebab pada zahirnya adalah haid. Tapi kerana tak cukup, di sini timbulnya ragu. Apabila timbulnya ragu, darah tersebut darah haid, maka ragu-ragu dia tidak dapat menghilangkan yakinnya kewajipan sembahyang. Okey, boleh faham? Boleh faham? Ragu-ragu tentang darah tersebut haid ataupun tidak, dia tidak dapat mengangkat yakinnya wajib sembahyang. Dalam kaedah fiqh menyebut lagu mana? Al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin, contoh kewajipan sembahyang, diyakini. Tidak hilang, tidak terangkat kewajipan sembahyang dengan syak, dengan ragu-ragu darah yang keluar haid ataupun tidak. Okey, boleh faham? Jadi apabila tidak menggugurkan kewajipan sembahyang, ketika tu perempuan wajib sembahyang. Dah darah ni takkan kita nak kata darah haid? Bercanggah pula. Perempuan wajib sembahyang, darah yang keluar darah haid, kenapa tak bercanggah? Maka kita kena letak nama yang lain untuk darah ni. Faham? Walaupun ada kemungkinan darah haid, betul? Ada kemungkinan. Tapi oleh kerana kemungkinan ini hanya semata-mata kemungkinan yang disertakan dengan keraguan, maka ia tidak dapat menghilangkan keyakinan kewajipan sembahyang. Dan nak tak nama dia ikut mung, nak tak nama merupa yang pasti bukan haid. Okey, dah ulama fiqh kata tak nama istihadah ataupun tak nama fasad. Sebab kalau kita nak tak nama haid, jadi bercanggah pula. Haid menghalang kewajipan sembahyang, sedangkan perempuan ni wajib sembahyang ketika ni kerana darah yang keluar saat itu masih lagi ragu-ragu haid ataupun tidak. Okey, boleh faham? Nampak tak hujah dia? Boleh faham? Tu cara hujah dia. Ulama fiqh bukan hanya melihat kepada satu, bahkan dia melihat kepada banyak perkara yang berkait dengan perbahasan tersebut. Tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam perbincangan berkenaan dengan naqab, ana tulis start daripada muka 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Beberapa helai. Hak tu sebenarnya ana tulis. Sebenarnya ana bincang panjang. Ana buat beberapa penulisan sebenarnya berkenaan dengan masalah ni. Sebab yang pertama sekali, sebelum daripada ni, fatwa tabung haji kebangsaan menyebut bahawasanya kalau perempuan yang pergi buat umrah, ketika mana darah dia kering, dia tidak boleh terus tawaf, melainkan setelah daripada dia menanti selama sehari semalam, barulah dia boleh tawaf. Jadi boleh faham, sebelum daripada ni fatwa tabung haji kebangsaan, di antara apa yang dikeluarkan dalam fatwa dia adalah bahawasanya seorang perempuan kalau dia pergi buat umrah ataupun buat haji, tiba-tiba darah dia kering dah, berhenti dah, darah haid dia berhenti, dia tidak boleh terus melakukan tawaf, melainkan kena tunggu selama sehari semalam. Dan kita dapati mana-mana hak yang menyampaikan kursus umrah dan haji akan sebut pandangan tersebut. Okey, itu yang pertama. Jadi oleh kerana pandangan itu adalah pandangan yang salah,
walaupun keluar daripada fatwa tabung haji kebangsaan, pandangan salah bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis dan bercanggah dengan apa yang disepakati oleh 4 mazhab. Maka anda pun buat penulisan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Mula-mula kita buat penulisan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Lepas daripada itu yang mana lepas daripada itu masih lagi ada semakin ramai orang, maksudnya ramai lah orang yang menyebut hukum tersebut. Tapi anak pun fikir, mari daripada mana hukum ni? Sedangkan hukum ni bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis dan juga bercanggah dengan apa yang disepakati oleh 4 mazhab. Bercanggah. Allah Rabbi, anda tak tahu dia ambil mana hukum ni. Lepas tu anda buat beberapa penulisan. Anda buat beberapa penulisan. Secara kebetulan tahun lepas, beberapa tahun lepas, benda dipanggil pengurusi fatwa tabung haji kebangsaan adalah Dr. Zulkifli Al-Bakri, mufti wilayah. Kebetulan. Lepas tu ada sebahagian daripada sahabat daripada IQT, Institut benda IQ, sekarang ni DQ ke bukan KQ Kolek Quran Terengganu. Saudara, ya sebut nama tu tak apa sebab benda ni lama dah. Nama Ustaz, nama benda tak ingat, Ustaz Nazmi. Secara kebetulan Ustaz Nazmi dia yang pertama dia atur kepada pihak-pihak tertentu isu ni, satu. Lepas tu yang keduanya dia atur kepada sebahagian daripada mufti lah isu ni. Lepas tu adalah jawapan, tak nak balas balik jawapan, dipendekkan cerita, adalah sedikit perubahan balik pada beberapa fatwa. Lepas tu secara kebetulan Dr. Zulkifli Al-Bakri satu ketika mari kuliah di Surau Al-Hikmah Padang Midi. Selepas daripada kita pun, dia pun atur ke PM kepada beberapa bahagian mufti untuk buat penilaian balik terhadap fatwa sebelum daripada ni. Lepas tu secara kebetulan di potostik yang ana tulis penulisan ana bagi kepada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Lepas tu Dr. Zulkifli Al-Bakri kata kita akan masuk kepada perbincangan fatwa tabung haji kebangsaan pada tahun lepas. Yang mana benda ni di antara perkara yang dibincang semula. Apabila dibincang semula, maka fatwa sebelum daripada ni tidak terpakai, sekarang ni fatwa yang baru. Memang jelas silap. Fatwa tersebut adalah silap. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Jadi sekarang ni alhamdulillah tidak terpakai lagi kaedah penantian sehari semalam. Penantian sehari semalam. Kalau masih lagi ada orang yang kurus umrah duk cerita kena tunggu sehari semalam, tu panggil lepas kereta api. Maksud dia lepas kereta api. Dia tidak ikut fatwa yang terbaru. Ni fatwa baru tahun lepas. Baik. Okey, boleh faham Anda ulang sekali lagi. Untuk perbincangan masalah ni secara ringkas. Sebelum daripada ni, bagi perempuan yang mengalami kering daripada darah, mesti kena tunggu sehari semalam. Sebelum tu dia tidak boleh lagi dia melakukan ibadat tawaf. Mesti kena tunggu sehari semalam. Dan benda tu diheret oleh setiap perempuan di tempat kita. Apabila kering darah, tidak semayang lagi, melainkan kena tunggu sehari semalam dulu, baru dia semayang. Lagi tidak cukup sehari semalam, tidak semayang selepas daripada mengalami kering darah. Biasa dengar tak bab gini orang puak? Ke ada orang biasa amal sebelum daripada ni? Biasa dengar lepas daripada kering darah tak boleh semayang lagi, kena tunggu sehari semalam dulu. Allah Rabbi, ni suatu benda yang cukup bermasalah. Jadi oleh kerana ni melibatkan fatwa kebangsaan apa semua sekali, jadi anak terpaksa menulis secara panjang lebar menurut pandangan daripada 4 mazhab berserta dengan dalil. Anak tulis panjang lebar berkenaan dengan masalah ni menurut pandangan 4 mazhab serta dengan dalil. Tapi perbahasan ilmiah bagi orang yang tidak ada asas mungkin bosan baca. Tapi kalau orang yang ada asas memang akan suka baca.
Ana buat mari pandangan 4 mazhab. Maksudnya pandangan yang mengatakan kena tunggu sehari semalam memang bermasalah. Pandangan yang tidak ada sandaran daripada Quran dan hadis dan menyalahi pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab. Okey. Sebab dia. Sekarang ni kita kena ingat asas. Kita jangan melihat kepada tawaf sahaja. Kita kena melihat kepada benda ibadat sembahyang dan puasa. Ketika kita kata perempuan tu kena nanti dulu sehari semalam, menyebabkan ramai perempuan tidak sembahyang dalam tempoh sehari semalam selepas daripada ia mengalami suci. Menyebabkan ramai perempuan tidak puasa sehari semalam selepas daripada dia mengalami suci. Ni benda yang cukup bermasalah. Okey, ni menyalahi Quran dan hadis. Fatwa ini adalah fatwa yang jelas salah. Faham? Menurut pandangan salah menurut dalil daripada Quran dan hadis dan yang disepakati oleh 4 mazhab. Benda lagi yang kita nak. Okey, anda tengok benda dalil daripada Quran salah. Yang pertama sekali, kita kena ingat bahawasanya apa yang diwajibkan kepada setiap mukallaf dia sembahyang dan puasa. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang menjadi kewajipan ke atas setiap orang yang beriman, yang mana kewajipan tersebut ada ketetapan yang ada waktunya. Setiap orang Islam mesti kena sembahyang. Puasa dalam bulan Ramadan diwajibkan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman, maka barang siapa, man umum, lelaki dan perempuan mukallaf, syahida minkumus syahra falyasum, melihat anak bulan mesti dia kena puasa. Jadi menjadi kewajipan apabila keluar anak bulan Ramadan, setiap mukallaf kena puasa. Okey, sembahyang, puasa. Kita jangan tengok lagi kepada tawaf. Nanti kita akan bincang bab tawaf lepas daripada ni. Baik, sembahyang kena sembahyang. Puasa kena puasa bagi setiap mukallaf. Okey, selesai masalah ni. Soalannya lagi. Apakah yang menggugurkan kewajipan solat? Yang menggugurkan kewajipan solat adalah gila. Gugur kewajipan solat. Asal mukallaf tapi gila, gugur kewajipan solat. Betul? Sakit gugur tak kewajipan solat sakit? Sakit tidak gugur sama sekali. Sakit teruk tidak gugur selama mana ada akal. Dalilnya hadis yang diriwayat daripada Imran bin Husain. Imran bin Husain Allah Taala uji dengan penyakit buasir. Teruk tak teruk penyakit buasir dia sehingga malaikat mari ziarah dia. Sahabat Rasulullah malaikat yang mari ziarah dan bagi salam adalah Imran bin Husain. Sebab dia terlalu sabar. Kalau sabar sikit-sikit malaikat tak kagum. Sabar terlalu tinggi dalam menghadapi kesakitan tersebut, sebab tu malaikat kagum sehingga malaikat mari ziarah dia, bagi salam kepada dia. Ketika dia kena teruk penyakit buasir, dia pergi jumpa dengan Rasulullah, tanya tentang sembahyang. Mana-mana tahu ada kelonggaran untuk dia. Lalu tu kata Rasulullah, salli. Mana-mana salli, mu kena sembahyang qaiman, dalam keadaan berdiri. Maksudnya sakit tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Okey, boleh faham? Jadi hak yang menggugurkan kewajipan sembahyang dia gila. Ketika seorang tu wajib, tiba-tiba tak jadi wajib, gila. Yang keduanya haid. Yang ketiga nifas. Haid, nifas. Okey, haid benda haid. Haid adalah darah. Ingat tak kita cerita? Haid benda darah. Haid yang menggugurkan kewajipan sembahyang dan puasa. Haid benda, haid adalah darah. Okey, ketika tidak ada darah, ada tak haid? Okey, ketika tak ada darah, tak ada haid. Apabila tidak ada haid, apakah perkara yang menghalang dia sembahyang? Ada lagi ke perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang? Okey, boleh faham? Tak ada darah, tunggu dia lagi sehari semalam. Benda yang menggugur kewajipan sembahyang. Dia kata takut darah bagi sebulan. Anda akan bincang hujah tu tersebut. Salah hujah tu. Hujah tu tak betul. Untuk memastikan betul-betul kering darah, salah juga hujah tersebut. Nanti anda akan bincang hujah tu. Dan semuanya anda jawab dah tu hujah-hujah tu. Okey, boleh faham? Dalam Al-Quranul Karim, okey, tengok dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala kata lagu mana? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid. Katalah haid itu adalah kotor. Maksud dia, Allah Ta'ala telah mensifatkan haid dengan kotor. Ada kotor, ada haid. Tak ada kotor, tak ada haid. Okey, soalan, ketika kering darah, ada kotor ke tak ada kotor?
Tak ada kotor. Ketika tak ada kotor, kenapa masih lagi diberi hukum haid? Tengok. Ni daripada Al-Quran. Banyak lagi dalil daripada Quran. Cuma ana ambil satu je. Daripada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul khabar kepada sahabiat dia lagu mana? Fa idza aqbalat haidatuki fada'i as-salah wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dam wa salli. Maksud dia, apabila haid mari, maka mu kena tinggal sembahyang. Kalau haid pergi, maka mu kena basuh darah dan mu kena sembahyang. Okey, dalam hadis ni benda kita faham. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih, muttafaqun alaih. Rasul kata, kalau haid mari, mu kena tinggal sembahyang. Kalau haid pergi, mu kena sembahyang. Rasulullah mengikatkan kewajipan meninggalkan sembahyang ketika haid mari. Kewajipan melakukan sembahyang ketika haid pergi. Okey, soalan. Ketika darah perempuan telah berhenti, haid pergi ke haid mari? Haid pergi ke mari? Pergi. Kenapa masih lagi tidak sembahyang? Sedangkan Rasul kata lagu mana? Ketika haid pergi, wajib mu kena sembahyang. Ketika haid datang, wajib mu kena tinggal sembahyang. Allah Rabbi. Okey, boleh faham? Yang kedua, dan pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab, bahawasanya apabila darah berhenti, tidak boleh dah perempuan menunggu dalam tempoh yang tertentu. Bukan wajib dia kena sembahyang. Melainkan di dalam mazhab Hambali, pandangan Imam Ibnu Qudamah, tapi ini bukan pandangan majoriti dalam mazhab Hambali, bahawasanya kalau perempuan datang darah secara putus-putus, datang darah secara putus-putus, ni mazhab Hambali, datang darah secara putus-putus, adakah setiap kali berhenti darah wajib perempuan kena mandi ataupun tidak? Majoriti ulama mazhab Hambali kata wajib kena mandi setiap kali berhenti darah. Berhenti sejam, mari pula, setiap kali berhenti darah wajib dia kena mandi. Mazhab Hambali. Apabila masuk waktu sembahyang, wajib kena sembahyang. Namun ada pandangan yang kedua, pandangan yang dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mughni. Baik, yang mana Imam Ibnu Qudamah kata lagu mana? Kalau sekiranya berhenti tidak sampai sehari, maka perempuan tersebut tidak wajib mandi, bukan dia kena tunggu dulu. Ni bagi darah yang keluar putus-putus. Jangan pukul umum. Okey, boleh faham? Jangan pukul umum. Hanya untuk benda masalah yang putus-putus. Okey. Melainkan yang kedua, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, bagi perempuan yang keluar darah putus-putus, untuk kali kedua boleh dia tunggu. Ingat tak kemarin kita cerita kemarin, perempuan tu mari darah, berhenti mari darah. Kalau kali pertama sepakat ulama mazhab Imam Syafi'i kata wajib dia kena mandi. Lepas tu wajib dia kena sembahyang. Kalau mari pula kena berhenti. Ingat tak kemarin? Lepas tu kali kedua berlaku benda yang sama. Ketika tu ada dua pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan Imam Nawawi dengan pandangan Imam Rafi'i. Pandangan Imam Nawawi kata kali kedua, kali ketiga sama dengan kali pertama. Setiap kali berhenti darah wajib kena mandi dan wajib kena sembahyang. Manakala Imam Rafi'i kata wajib kena tunggu duduk dari sembahyang, duduk dari puasa lagi. Kena tunggu tempoh sesuai dengan tempoh hak yang sebelum daripada ni. Ingat tak kemarin kita cerita? Jadi atas pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, namun bukan pandangan mu'tamad, perempuan tu kena tunggu. Tapi adakah kena tunggu sehari semalam? Bukan kena tunggu sehari semalam. Dia kena tunggu lama mana? Dia kena tunggu sesuai dengan tempoh sebelum daripada ni. Mungkin sehari semalam, mungkin 2 hari 2 malam, mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, mungkin 5 hari. Menentukan sehari semalam? Tak ada. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Kalau benda tu berlaku dalam tempoh 5 hari, jadi dia kena tunggu berapa hari? 5 hari. Sebagai contoh kan, kalau berlaku dalam tempoh 3 hari, kena tunggu berapa hari? 3 hari, 2 hari, 2 hari. Ingat dah kemarin kita cerita kemarin? Ingat kan? Baik. Allah Rabbi. Jadi bermasalah ketika mengeluarkan satu fatwa yang menggugurkan benda yang diyakini kerana suatu perkara yang menghalang kewajipan sembahyang yang diragui, bercanggah dengan kaedah al-yaqin la yazul bisyak. Allah Rabbi menggugurkan kewajipan dan sembahyang dan puasa benda yang diyakini kewajipan dia dengan suatu perkara yang mungkin mungkin tidak. Allah Rabbi, suatu benda yang cukup bermasalah. Okey, boleh faham? Selesai? Okey.
Biasanya alasan yang digunakan oleh orang puang sebab dia. Dia kata takut darah makin mula. Ingat tak marai? Kita sebenarnya kita katakan ketika darah berhenti, memang betul ada dua kemungkinan. Kemungkinan makin mula, tapi ada kemungkinan yang kedua dia berhenti terus. Apabila bertembung dua kemungkinan, kita orang belajar usul fiqh rasanya tidak asing. Apabila bertembung dua dalil, tidak asing bagi orang yang belajar usul fiqh. Maka kita kena tengok mana hak yang lebih kuat di antara dua kemungkinan tersebut untuk kita meletakkan hukum. Tidak boleh kita buat memilih di antara dua kemungkinan secara sembrono dipanggilkan, tanpa ada perkara yang mengkuatkan. Itu adalah salah. Itu adalah tahakkum nama dia. Tidak boleh kita sekarang ni memilih dua kemungkinan ikut suka, rasa nak pilih hak ni, rasa nak pilih hak ni, tanpa melihat kepada mana kemungkinan yang lebih kuat. Itu adalah salah. Di sisi fiqh salah tu. Jadi ketika ada dua kemungkinan, okey, ketika darah berhenti, orang puan kata hamba tunggu ni sehari semalam ni sebab takut darah mari mula. Okey, kita kata tu kemungkinan pertama. Tahu tak ada kemungkinan yang kedua? Mu nak tinggal mana kemungkinan yang kedua ni? Benda takut ke darah berhenti tu? Okey, boleh faham tak? Kenapa tak ada dua kemungkinan? Kenapa kamu memilih kemungkinan yang pertama, mu tidak pandang kepada kemungkinan yang kedua? Sedangkan ketika bertembung dua kemungkinan, dalam fiqh lagu mana? Dalam usul fiqh lagu mana? Dalam usul fiqh mungkin tengok manakah kemungkinan yang lebih kuat. Okey, di antara dua kemungkinan, mari mula dengan berhenti terus, mana kemungkinan yang lebih kuat? Berhenti terus sebab sekarang ni tak ada darah. Asal tak ada darah. Datang balik adalah kemungkinan hak yang lemah, bukan kemungkinan yang kuat. Maka kena ambil kemungkinan yang kuat. Akan datang lagu mana jadi, waktu kita kira semula. Sekarang kita nak hukum sekarang ni di sini. Okey, boleh faham? Allah Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam fiqh dia ada satu kaedah. Benda la ibrata bitawahhum. Tidak boleh diambil kira dengan tawahhum. Satu khayalan, satu tanggapan. Takut jadi gini, takut tidak boleh dikira. Kalau kita buka ruang untuk tawahum, memang sesak barat. Memang bermasalah bagi orang yang ada was-was. Lepas daripada semayang pula sekali lagi. Tak apa semayang pula. Takut semayang hak tadi tak sah. Lepas semayang kedua, semayang pula. Sebab dia takut semayang tadi. Dah mu yakin ke tak sah? Tak yakin tapi takut. Rasa tak start je. Semayang pula. Tu dipanggil dia tawahum. Kita kena guna kaedah sama. Mu kata takut semayang tak sah. Dia tak takut ke semayang sah? Kan ada dua kemungkinan. Okey, kemungkinan mana yang lebih kuat? Kemungkinan sah. Pada asalnya sah semayang. Selama mana mu tidak yakin tidak sah, maka kira sah. Kalau buka ruang tawahum, Allah Rabbi, terlalu banyak benda yang bermasalah. Okey, boleh faham? Dan untuk membaca penulisan berkenaan dengan masalah ni, nanti anda bagi kepada siapa yang WhatsApp anda bagi, lepas tu boleh kongsi dah. Ada anda tulis panjang masalah ni. Menurut pandangan empat mazhab berserta daripada Quran dan dalil daripada hadis, cuma kena baca dengan minda fiqh. Kalau minda orang awam memang tak nak baca ya? Sebab benda tu perbahasan ilmiah. Anda bukan dipanggil, dia kena ingat naqad ilmi penting. Apa ni naqad? Kritikan ilmu penting. Kita jangan melihat kepada ini adalah badan mufti, majlis fatwa, dia adalah maksum. Tidak sama sekali. Ulama dulu sentiasa mengkritik. Tapi dalam kita mengkritik, kita ada adab. Kita kena jaga adab kita. Imam Syafi'i, anak murid kepada Imam Maliki. Adakah sama 100% pandangan Imam Syafi'i dengan Imam Maliki? Tak. Imam Syafi'i buat kitab Khilafu Malik, menyalahi Imam Malik. Buat kitab menyalahi itu guru dia. Tapi dalam masa yang sama, adab kena jaga. Dalam kita ni untuk talabul ilm, ni bukan untuk orang awam, untuk penuntut ilmu. Penuntut ilmu kena suburkan naqad ilmi. Apa ni naqad ilmi? Kritikan ilmiah. Bukan kritikan ilmiah ni lain daripada kritikan yang dilakukan oleh orang awam, penuh dengan makian, penuh dengan cemoohan. Kita tak bukan lagu tu, kritikan ilmiah. Kalau kita tidak bersetuju di atas satu pandangan, datangkan hujah yang mematahkan pandangan tersebut daripada Quran dan hadis. Okey, boleh faham?
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu secara ringkas benda yang anda tulis secara panjang lebar, tapi hanya anda tulis menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Cuma hak yang menurut pandangan 4 mazhab, hak tu anda tak tahu di sini. Terus kita pergi kepada muka surat 27. Pandangan al-laq. Tadi pandangan mu'tamad adalah pandangan as-sahab, tempoh berhenti darah, juga dihukumkan haid, dipanggil haidun hukman. Yang keduanya pandangan al-laq, pandangan memungut dan mengumpul, iaitu dikumpul waktu-waktu darah dan dikirakan sebagai darah haid. Waktu-waktu darah dikumpul dan dikirakan sebagai darah haid. Manakala waktu naqah pula dikirakan sebagai suci. Atas pandangan al-laq, setiap ibadat yang dilakukan dalam tempoh berhenti darah, tempoh naqah itu dihukumkan sebagai sah. Puasa dia sah, sembahyang dia sah. Atas pandangan as-sahab, puasa tak sah, sembahyang tak sah, tawaf tak sah belaka. Jadi kalau sembahyang tak perlu ulang balik dah, kerana sembahyang yang ditinggalkan ketika haid tidak wajib diulang semula. Tapi puasa kena ulang balik, kerana puasa yang ditinggalkan dalam tempoh haid wajib kena qada balik. Manakala tawaf wajib kena buat semula di atas pandangan as-sahab. Manakala pandangan al-laq tak wajib buat semula. Dan kebiasaannya, dengar molek, kebiasaannya kalau berlaku kepada perempuan ketika dia berada di tanah suci, selepas daripada dia telah melakukan tawaf rukun haji ataupun tawaf rukun umrah, datang balik darah, maka orang ambil pandangan kedua. Jadi bertaklid kepada pandangan yang kedua. Maksudnya tidak perlu dia ulang balik. Tapi hak yang sebaik-baik ulang semula. Kerana itu adalah lebih ihtiyat, lebih berhati-hati, kerana ia adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun tidak menjadi masalah bagi perempuan mengambil pandangan yang kedua. Okey, bermasalah, ambil pandangan yang kedua. Ambil pandangan kedua. Jadi oleh kerana ada pandangan ulama, dan dia ada antara pandangan ulama muktabar juga dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun bukan pandangan mu'tamad, bukan pandangan yang dipegang dan difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i, namun pandangan ni daripada segi hujah juga kuat, maka tidak menjadi masalah bagi perempuan mengambil pandangan ni ketika dia berada di tanah suci. Okey, jelas. Dah kalau orang puan hak tak ada di tanah suci, duduk kampung je, nak ambil pandangan ni boleh tak? Maksudnya dah lah, dah kata puasa dah 3 hari takkan nak qada pula. Hak jelas-jelas kena qada pun dah habis lagi nak qada. Hak puasa dah takkan nak qada pula. Okey. Sebenarnya untuk mengambil pandangan yang kedua tidak menjadi masalah. Dibolehkan. Dibolehkan untuk mengambil pandangan yang kedua. Namun sebaik-baiknya ambil pandangan yang pertama. Tapi apabila kita suruh orang puan buat pilihan di antara dua pandangan ni, pastinya anda yakinlah orang puan ambil pandangan yang kedua. Sebab Imam Allah nak qada puasa. Allah Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan berkenaan dengan istihadah, kita akan berbincang berkenaan dengan mengandung. Sebenarnya mengandung dia tidak termasuk dalam fik darah wanita. Tapi oleh kerana mengandung ni dia khusus untuk wanita, dia tidak berlaku kepada orang lelaki. Orang lelaki tak ada mengandung. Walaupun hak jenis keraknya buat lubang, tak mengandung kau. Melainkan kalau buat pembedahan, buat masuk benda rahim, tak tahu jadi ke tak. Jadi hak ni untuk orang puang. Jadi mengandung ni benda hak yang khusus untuk orang puang. Jadi pengarang kita Habib Ahsan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, maka dia masukkan permasalahan mengandung dalam buku dia. Okey. Mengandung dia ada tempoh dia. Yang pertama, sekurang-kurang tempoh mengandung, kebiasaan tempoh mengandung, sebanyak-banyak tempoh mengandung, paling tinggi. Dan insya-Allah dalam masalah mengandung ni, tempoh mengandung, kita akan tengok juga daripada sudut kajian perubatan sekarang ni. Kajian perubatan sekarang ni kita akan cuba tengok juga. Okey. Sekurang-kurang mengandung adalah 6 bulan. Dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Sepakat ulama mengatakan sekurang-kurang mengandung adalah 6 bulan. Tanpa ada khilaf. Dalilnya dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ibu-ibu hendaklah dia menyusu anak-anak dia selama tempoh berapa tahun? 2 tahun, bagi mereka yang ingin menyempurnakan tempoh penyusuan. Jadi tempoh penyusuan yang sempurna adalah 2 tahun. Okey, 2 tahun berapa bulan? 2 tahun berapa bulan? 36 bulan. Kalau 36 bulan memang gagal matematik. 24 bulan. Okey, 2 tahun 24 bulan. 1. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan dikandungkan dia. Wa fisaluhu, dan berhenti susu. Kandungan campur dengan tempoh berhenti susu 30 syahra, 30 bulan. Mengandung dengan berhenti susu, campur dua tu, tempoh dia berapa bulan? 30 bulan. Okey. Tempoh penyusuan yang sempurna berapa bulan tadi? 24 bulan. Tolak 30. 30 tolak 24. Tinggal lagi berapa bulan? 6 bulan. Sepakat ulama mengatakan, berpandukan kepada ayat-ayat ini, bahawasanya sekurang-kurang mengandung adalah 6 bulan. Sepakat, tanpa ada khilaf. Dan pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Athram daripada jalur sanad Abil Aswad, yang mana Abil Aswad menceritakan di zaman Rasulullah diangkatkan suatu kes kepada Sayyidina Umar, bahawasanya seorang perempuan bersalin mengandung 6 bulan saja. Lepas daripada nikah 6 bulan beranak. Maka Sayyidina Umar ingin menjatuhkan hukuman rejam kepada perempuan tersebut atas saksi-saksi yang ada. Dan saksi kata, tengok ni, 6 bulan zina je ni, 6 bulan nikah beranak dah. Maka sampai kepada pengetahuan Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali ketika itu di antara penasihat kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Ali, laisa laka dhalik, mu tidak boleh menjatuhkan hukuman rejam kepada perempuan tersebut, tak boleh. Maka Sayyidina Ali baca 2 ayat tadi. Maka Sayyidina Umar, aku, para sahabat lain betul kata Sayyidina Ali. Jadi akhirnya tidak jadi jatuh hukuman, kerana ternyata dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang jelas bahawasanya sekurang-kurang mengandung adalah 6 bulan. Jadi apa hak yang dilahir itu memang tu dah. Dia mengandung sekurang-kurang mengandung. Subuh telajak orang puang tu, laju telajak, cepat sangat. Tiba-tiba lepas daripada beranak, lepas daripada tu 6 bulan pula beranak pula kali lagi 6 bulan. Okey. Tu daripada sudut pandangan fiqh. Okey, daripada sudut pandangan perubatan. Ya, kadang-kadang pandangan perubatan dia berbeza pandangan fiqh daripada sudut pandang. Pihak perubatan sudut pandang dia sudut ni, sisi pandang dia. Ulama fiqh sisi pandang dia bukan dia melihat kepada satu benda, bukan dia melihat kepada benda-benda yang lain. Daripada sudut nasab, dia melihat daripada sudut nasab. Daripada sudut hukuman hudud, dia melihat daripada sudut hukuman. Banyak dia pandang sudut. Banyak dia pandang sudut. Okey. Kita buat contoh, kita buat contoh. Kita buat contoh. Orang puang dia ada suami. Dia dengan suami dia duduk sekali, tiba-tiba dia berzina. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita buat contoh, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu taala melindungi kita, keluarga kita daripada perkara tersebut. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Perempuan ni dia bersuami. Tiba-tiba dia berzina. Dapat anak. Okey, daripada segi zahir, kemungkinan tak anak daripada suami dia? Kemungkinan ada anak daripada suami dia? Kemungkinan ada anak daripada perzinahan? Kemungkinan. Bertembung 2 kemungkinan. Okey, daripada segi fiqh lagu mana? Adakah pergi cek DNA? Tak. Daripada segi fiqh, ambil zahir, kemungkinan yang lebih kuat adalah suami dia. Sebab suami dia memiliki diri dia, maka dihukumkan anak tersebut kepada benda,
kepada suami dia walaupun isteri dia berzina. Na'udzubillahi min zalik. Okey, boleh faham? Dan ni hak yang disebut oleh Rasulullah. Kata Rasulullah dia, al-waladu lil firash, kata Rasul. Anak itu bagi suami yang mempunyai hamparan. Bagi tu lelaki dia. Manakala hak yang berzina kena loktor dengan batu. Tengok Rasulullah kata al-waladu lil firash. Baik. Itu daripada segi hukum fiqh. Selesai. Kita pergi kepada masalah saat ni. Masalah dia kita nak cerita masalah mengandung. Menurut pandangan ulama fiqh, sekurang-kurang mengandung adalah 6 bulan. Okey. Manakala menurut perubatan juga 6 bulan. Sekarang di antara tempoh sekurang-kurang mengandung daripada sudut pandangan fiqh dengan sudut perubatan sama. Sepakat. Tak ada khilaf sikit pun. Maksudnya daripada sudut perbuatan, pandang sisi sudut perubatan lagu mana? Pandang sisi sudut perubatan dikata janin yang mampu hidup adalah sekurang-kurangnya 6 bulan. Sekurang-kurangnya 6 bulan barulah dia mampu hidup selepas daripada itu. Okey, itu daripada sudut perubatan. Janin yang dilahirkan dia mampu hidup sekurang-kurang tempoh usia dia berada dalam kandungan ibu dia adalah tempoh berapa bulan? 6 bulan. Sekurang-kurang. Okey, nampak pada sudut ni sama. Walaupun daripada sudut perubatan pandang dia sudut lain, pandang sisi pandang dia, begitu juga fiqh, sisi pandang dia lebih besar lagi. Tapi daripada sudut sekurang-kurang tempoh mengandung sama di antara perubatan dengan fiqh. Okey, selesai. Yang pertama. Yang keduanya, kebiasaan tempoh mengandung adalah 9 bulan. Dan hak ni pun sama di antara perubatan dengan fiqh. Daripada sudut kebiasaan ghalib mengandung adalah 9 bulan. Dalam perubatan dikata kebiasaan, kandungan kebiasaan berapa minggu? 14 minggu. Mana boleh 14 minggu? 40 minggu lebih kurang. Itu kebiasaan 40 minggu. 40 minggu. Ataupun dalam kitab dia kata 9 bulan. Dan 9 bulan hak yang lebih tepat bukan dengan pengiraan bulan Masihi, tapi dengan pengiraan bulan Hijri. Hak ni diakui oleh pakar perubatan daripada barat. Hak yang lebih tepat 9 bulan bukan dengan pengiraan tahun bulan Masihi, tapi dengan pengiraan tahun bulan Hijri. 9 bulan dengan pengiraan bulan Hijri. Hak ni diakui oleh pakar-pakar perubatan daripada barat. Okey, selesai. Masalahnya adalah setinggi-tinggi tempoh mengandung. Sebanyak-banyak tempoh mengandung. Hak ni ada sedikit pertelingkahan, perbezaan pandangan dari pandangan fiqh dengan pandangan perubatan. Ada sedikit perbezaan. Okey. Tapi anak khabar tadi, sudut pandang berbeza. Sisi pandang berbeza. Sisi pandang ulama fiqh dia lebih besar lagi sebab dia melihat kepada banyak hukum yang berkait yang akan terjadi ketika mana kita menafikan kandungan tersebut kepada seorang suami ataupun kita tidak menafikan, ada beberapa hukum yang berbangkit selepas daripada itu. Kita nak cerita lagu mana? Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, selama-lama tempoh mengandung adalah 4 bulan. Selama-lama tempoh mengandung adalah 4 bulan, 4 tahun. Itu setinggi-tinggi tempoh mengandung. Dan pandangan ni adalah pandangan yang disokong oleh mazhab Hambali. Dan satu pandangan dalam mazhab Maliki. Mazhab Hanafi kata selama-lama tempoh mengandung 2 tahun. Dan ada dalam pandangan mazhab Maliki kata selama-lama tempoh mengandung adalah 5 tahun. Jadi pendek kata ada hak yang kata 2 tahun, ada hak yang kata 4 tahun, ada hak yang kata 5 tahun dan ada hak yang kata 6 tahun, 7 tahun. Kalau kita tengok kepada pandangan-pandangan ulama fiqh, memang terlalu banyak khilaf dalam masalah ni. Namun daripada sudut sisi pandang perubatan sekarang ni, perubatan moden sekarang ni adalah selama-lama tempoh mengandung adalah 45 minggu sahaja. 45 minggu sahaja. Tidak mungkin janin mampu hidup setelah daripada 45 minggu dia berada dalam kandungan. Tidak mungkin dia hidup. Okey, itu daripada sudut pandang perubatan moden sekarang ni. Okey.
Jadi bermakna lebih kurang dalam 10 bulan saja, lebih kurang dalam 10 bulan. Yang pertama sekali, kenapakah kenapakah ulama fiqh mengatakan, khususnya mazhab Imam Syafi'i, kita bincang mazhab Imam Syafi'i 4 tahun. Kemungkinan yang pertama mungkin keadaan wanita dulu tidak sama dengan sekarang. Okey, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama, dulu lain, sekarang lain. Perubatan moden dia kaji dengan keadaan wanita zaman ni. Mungkin keadaan dulu berbeza. Mungkin. Satu. Yang kedua, kemungkinan apa yang ditetapkan oleh ulama fiqh dulu adalah berpandukan kepada maklumat-maklumat yang diberikan oleh perubatan zaman dulu. Kemungkinan maklumat tersebut dapat daripada mana? Pihak doktor-doktor, pakar-pakar perubatan di zaman dia. Setiap zaman ada pakar perubatan. Cuma oleh kerana zaman kita semakin canggih, bermakna pakar-pakar perubatan di zaman kita telah bersepakat mengatakan bahawasanya kajian pakar perubatan di zaman dulu tak betul. Kemungkinan. Okey, boleh faham? Jadi kalau sekiranya benda tu diambil daripada pakar perubatan zaman dulu, jadi bermakna pakar perubatan sekarang ni bercanggah dengan pakar perubatan zaman dulu. Zaman ini lebih canggih alat yang dimiliki, maka kita boleh memutuskan bahawasanya kajian perubatan dulu salah. Sebab kajian dia tetap kajian. Dia satu kajian, dia memang cukup jarang untuk mengeluarkan satu hukum. Hukum ni benda yang tidak boleh berubah dah. Dia banyak kajian yang mana dulu keputusan lagu ni, tiba-tiba suatu hari nanti kajian, apa je berubah balik keputusan. Banyak. Sehingga kan dalam perubatan pun banyak. Allahu Rabbi. Yang kedua, yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, kenapakah terjadi pandangan dalam fiqh mengatakan 4 tahun. Yang ketiga, kemungkinan benda tu berlaku kepada sebahagian daripada perempuan, tapi pada hakikatnya perempuan tu tidak mengandung. Kajian perubatan moden menyabitkan bahawasanya ada juga perempuan yang perut dia membesar seperti orang mengandung, tapi pada hakikatnya dia tidak mengandung, hanya duduk dalam dia gas je. Ketika perut dia membesar, darah haid pun tak mari juga, jadi dia ingat kata mengandung. Tapi dulu oleh kerana tidak ada peralatan yang canggih seperti sekarang, maka tidak dapat dikesan. Dah perut besar, haid tak datang, rupanya kosong, gas je duduk dalam. Dulu tidak ada peralatan yang canggih seperti sekarang, maka tidak dapat kesan mengandung ke tak. Tapi tengok pada zahir macam mengandung. Tapi zaman sekarang kita ni dapat kesan. Oh, tak mengandung. Oh, mengandung. Dapat kesan. Okey, boleh faham kan? Okey, itu kemungkinan yang berlaku. Ada beberapa kemungkinan yang mungkin dengan kemungkinan tersebut sehingga kan ulama fiqh meletakkan selama-lama tempoh mengandung adalah 4 tahun. Okey, selesai. Jadi oleh kerana di zaman kita ni kita ada bahagian perubatan yang mempunyai peralatan yang cukup canggih, kajian mendalam, maka tidak menjadi masalah kita mengambil pandangan mereka dalam menentukan selama-lama tempoh mengandung, iaitu 45 minggu. Okey, boleh faham? Manakala pandangan ulama fiqh, kalau kita tengok rasa macam tidak tepat dengan kajian yang sekarang ni, maka jawapannya macam kita khabar tadi, ada kemungkinan berlaku perubahan daripada sudut keadaan seorang wanita dulu dengan sekarang, ada kemungkinan tersebut, dan ada kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang ketiga yang kita sebut tadi. Wallahu a'lam. Tapi ala kulli halnya, ulama-ulama fiqh dulu siang malam hidup berfikir lagu manakah cara untuk mengeluarkan hukum, kerana mereka melihat ia adalah tanggungjawab mereka supaya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hukum-hukum tersebut tanpa sedikit pun ada ganjaran ada gaji tak ada sikit pun. Dan cara ulama dulu adalah dia mengikut cara yang dituntut di dalam Al-Quranul Karim.
Yang mana para nabi dan para rasul ketika dia menyampaikan tidak ada bayaran apa-apa. Dia hanya mengkorbankan, wakafkan waktu dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kaji Quran, kaji hadis, mengeluarkan hukum semata-mata untuk menjalankan tanggungjawab dia sebagai orang alim agar hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengetahui hukum daripada Quran dan hadis dengan cara yang betul. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita pergi kepada perbincangan yang baru, iaitu perbincangan berkenaan dengan darah istihadah. Dalam kitab fiqh, perbincangan yang paling payah sekali adalah perbincangan berkenaan dengan darah istihadah. Bagi perempuan yang mahir di dalam perbincangan berkenaan dengan darah istihadah, maka dia akan mahir ke semua perbincangan yang berkait dengan darah wanita. Kerana kunci untuk memahami perbincangan darah wanita adalah pada perbincangan darah istihadah. Kalau dulu, di zaman dulu, jarang perempuan datang darah istihadah. Berbeza di zaman kita. Di zaman kita terlalu banyak perempuan mengalami darah istihadah. Di zaman dulu, jarang perempuan mengalami darah istihadah. Di zaman kita, punca daripada pemakanan, punca daripada pengambilan ubat-ubat tertentu, sehingga kan berlaku istihadah kepada perempuan. Zaman kita kerana pergi perancang, kerana pergi penahang haid, kerana jamu-jamu menyebabkan haid jadi kucar-kacir ataupun tidak teratur. Sebab dia awak jadi gini jadi pelik bulan 12 dak turun hujan, bulan 6 molek-molek ada hujan lebat. Jadi maksudnya tidak ikut musim warna dia kata saya lepas daripada bahang makan pay perancang lah. Tengok hak setelah daripada balik umrah, sebab pergi umrah tu saya tengok haid banyak sampai takut saya dah tawas, saya makan ubat penahang haid. Akhirnya tidak teratur. Okey, masalah kita tak mau kira dia makan pay perancang ke makan, tak mau kira. Tapi apabila berlaku tak teratur oleh kerana dia terikat dengan ibadat, maka kita kena bincang hak mana hak yang boleh beribadat, hak mana hak yang tak boleh beribadat, hak mana hak yang wajib dia beribadat, hak mana hak yang haram dia beribadat. Hak ni kita kena bincang. Okey, boleh faham? Ada sebahagian daripada orang puang, dah apa awak jadi gini Dia kata sebab saya lepas daripada saya makan jamu untuk merampingkan pinggang, jamu untuk kuruskan badan, jamu untuk cerahkan kulit. Oh, ni jenis orang puang Melaka ni. Cerahkan kulit, rampingkan pinggang, kuruskan badan. Makan banyak. Jadi punca daripada mengambil perkara-perkara tersebut sehingga kan benda haid dia tidak teratur. Ngarut sekali haid dia. Jadi sekarang ni kita tak mau bincang berkenaan tak teratur ke atau kita mau bincang. Kita nak bincang apakah hukum dia, sebab ia berkait dengan ibadat. Ni boleh sembahyang ke tak? Ni macam mana, boleh puasa ke tak? Dia tok lelaki dia nak bersama dia boleh ke tak? Tok lelaki dia nak bersama boleh ke tak? Jadi benda tu perlu kena bincang lah. Kalau boleh tak ada masalah lah. Kalau tak boleh lah. Baik. Allahu Rabbi. Ini air dulu kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bab yang pertama adalah bab istihadah. Ta'rif istihadah. Hiya ad-damu az-za'idu 'ala akthari al-hayd wan-nifas aw hiya ad-damu al-khariju min ghairi ayyami al-hayd wan-nifas.
Okey. Pengarang kitab At-Taqrirat As-Sadidah, dia mendatangkan dua definisi bagi darah istihadah. Istihadah, dia mari dua definisi. Definisi yang pertama dia kata benda ad-damu az-zaidu ala akthari al-haidhi wan nifas. Yang keduanya adalah ad-damu al-khariju fi ghairi ayyami al-haidhi wan nifas. Okey, yang pertama istihadah adalah darah yang lebih ala atas aktsari, sebanyak-banyak haid dan nifas. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Lebih daripada 15 hari 16. Maka itu yang dinamakan sebagai darah istihadah. Jadi darah yang lebih di atas sebanyak-banyak haid dan nifas. Sebanyak-banyak nifas 60 hari, 61 hari lagi. Maka inilah dinamakan sebagai darah istihadah. Okey, boleh faham? Atas pandangan atas takrif yang pertama. Atas takrif ni. Berdasarkan takrif ni. Seorang perempuan yang berusia 7 tahun tiba-tiba keluar darah, maka darah ini bukanlah darah haid, kerana sekurang-kurang usia haid adalah 9 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Dan bukan darah nifas, kerana darah nifas adalah selepas daripada kelahiran. Dan bukan juga darah istihadah, kerana darah istihadah adalah darah yang keluar lebih daripada sebanyak-banyak haid dan nifas. Sekarang ni tak ada haid dan tak ada nifas. Dan darah benda dia panggil, nama dia adalah darah fasad. Jadi atas mengikut definisi ta'rif yang pertama ni, ada perbezaan di antara darah istihadah dengan darah fasad. Ada perbezaan. Darah fasad lain, darah istihadah lain. Satu. Manakala ta'rif yang kedua, ad-damu darah al-khariju yang keluar fi pada ghairi selain ayyami hari-hari al-haidhi wan nifas. Setiap darah yang keluar pada selain daripada hari-hari haid dan hari-hari nifas adalah darah istihadah. Okey, menurut pandangan ta'rif yang kedua, bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan yang berumur 7 tahun boleh dipanggilkan sebagai darah istihadah, kerana darah tersebut bukan keluar pada hari-hari haid dan hari-hari nifas. Okey, boleh faham? Boleh faham? Ingat tak kita sebut kemarin, ulama berselisih pandangan pada menetapkan pembahagian nama darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Pandangan kebanyakan ulama 3, haid, nifas, istihadah. Namun ada satu pandangan lagi benda fasad. Okey, boleh faham? Cuma khilaf di sini hanyalah khilaf lafzi sahaja. Maksud dia khilaf lafzi pada perkataan nampak khilaf ni fasad, ni istihadah. Namun pada hakikinya tidak ada khilaf. Sama ada ulama yang mengatakan ni fasad ataupun ni istihadah, kedua-dua pandangan tersebut mengatakan wajib perempuan kena sembahyang dan puasa pada ketika itu. Maksud daripada segi hukum sama sahaja. Khilaf daripada sudut lafaz sahaja. Itu dipanggil khilaf lafzi. Okey, selesai di sini. Selesai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, okey, kata dia lagu mana? Sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zubad, in abara al-akthara wastadama famustahadatun hawat aqsama. Jika darah melebihi sebanyak-banyak
sebanyak-banyak haid, sebanyak-banyak nifas. Jadi bermakna istihadah, ada istihadah di dalam haid dan ada istihadah di dalam nifas. Jika darah melebihi sebanyak-banyak dan berterusan, maksud dia berterusan, tidak berhenti. Nah, itu makna berterusan. Maka perempuan tersebut adalah perempuan mustahadah yang mempunyai beberapa pembahagian. Ada pembahagian dia. Yang mana perempuan mustahadah dia terbagi kepada 7 pembahagian. Okey. Dalam kitab Matan Az-Zubat dia kata lagu mana? In abaral akthara wastadama famustahadatun. Jika melepasi darah itu sebanyak-banyak haid, nifas. Nah, jadi istihadah ada istihadah pada haid, ada istihadah pada nifas. Wastadama dan berkekalang, berterusan tanpa berhenti. Okey, kita nak bincang perkataan tanpa berhenti. Tengok seorang perempuan datang darah daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-17. Tanpa berhenti. 15, 16, 17 hari. Tak berhenti. Direct ada. Maka perempuan ni dinamakan sebagai perempuan mustahadah. Perempuan mustahadah yang bercampur dalam tempoh keluar darah ni di antara haid dan suci. Dalam ni ada haid, dalam ni ada suci. Bercampur di antara haid dan suci. Satu. Yang kedua, seorang perempuan keluar darah 1 hingga 14. Hari ke-15 tak ada darah. Hari ke-16 keluar semula darah. Hari ke-17 masih lagi ada darah, lepas tu tak ada darah. Perempuan ni dia berbeza dengan perempuan ni. Hak ni hukum dia, haid dia adalah 14 hari. Manakala hari yang ke-16 dan 17 adalah istihadah. Faham? Hak ni tidak boleh kita kata haid dia 15 hari. Hari yang ke-16, 17 istihadah, tak boleh gitu. Salah. Okay, boleh faham? Hak ni haid dia 14 hari. Hari yang ke-15 suci. Hari ke-16, 17 istihadah. Okey, kita rasa lagi. 1 hingga 15 datang haid. Hari ke-16 tak ada darah. Hari ke-17 keluar semula darah. Okey, mazhab Imam Syafi'i kata mana? Haid dia adalah hari yang pertama sampai ke 15. 16 suci, 17 istihadah. Hak ni tak boleh gini. Ni hukum dia lain daripada hak ni. Perbezaan mana? Ni istadama. Benda istadama berkekalang, berterusan. Hak ni tidak istidam. Hak ni tidak berterusan. Hak ni darah berhenti sekejap. Ketika sampai kepada kemuncak 15 berhenti, lepas tu keluar balik. Maka ketika ni dia tidak istidam, maka dia tidak sama dengan hukum ni. Hak ni nama dia perempuan mustahadah yang bercampur di antara haid dengan suci dia. Sini ada haid, sana ada suci. Berapa hari haid, berapa hari suci, nanti kita bincang pada ni.
Hak ni dia pula dipanggil benda perempuan yang keluar darah di dalam tempoh suci dia. Hari yang ke-16 bermula tempoh suci. Sekurang-kurang suci 15 hari. Tiba-tiba darah datang di dalam tempoh suci dia, maka dinamakan sebagai darah istihadah. Nampak tak? Hak ni dia suci dah. Jadi bermula suci dia dikirakan di sini. Tiba-tiba datang darah. Jadi bermakna darah datang di dalam tempoh suci dia. Hak ni dia suci lagi. Hak ni tak ada suci lagi ni. Okey, boleh faham? Nampak tak dua perkara yang berbeza? Hak ni jangan terus kita kata dia 15 hari 15 malam, hari yang ke-16 adalah istiadah. Hak tu adalah salah. Hak tu tak betul. Faham? Ya tak boleh kita nak kerak ikut dang gitu. Hari pertama sampai ke hari yang ke-17 darah sama ke tak? Darah sama. Jadi apabila darah sama, boleh tak? Tak apa kita kerak sini. Hak ni kita beri hukum lain, hak ni kita beri hukum lain. Tak boleh gitu. Bukan boleh ikut dang kerak lah gitu. Mu kerak gitu, mu kena bagi alasan. Sebab dia biasa benda hak yang sama, hukum dia sama. Sebab itulah kita belajar dalam fiqh, kita ada hukum dia ba'al ashbah wan nadhair. Benda-benda hak yang sama, dia hukum dia sama. Sekarang ni darah ni sama je kan? Tak apa-apa mugi kerak gitu. Hak ni tak apa. Sebab benda hak ni dia suci dah. Tiba-tiba datang pula. Jadi bermakna datang pula ni berada dalam tempoh suci. Hak ni dia mengalami suci ke tak lagi? Tak lagi. Apabila tak lagi, tidak boleh kita buat hukum lagu ni. Okey, boleh faham? Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kata dia bab yang kedua, gambaran perempuan mustahadah. Gambaran perempuan yang datang darah istihadah. Gambaran perempuan mustahadah ada 7. Jadi untuk kita meletakkan hukum, kes yang pertama tadi, mesti kita kena tengok dia masuk dalam kategori mana daripada 7 kategori tadi. Sebab hukum dia berbeza. Hak yang pertama hukum dia begini, hak yang kedua hukum dia begini, yang ketiga hukum dia begini, 4, 5, 6, 7. Hukum dia berbeza. Jadi untuk kita menjatuhkan hukum, mesti kita kena melihat kepada kategori mana keadaan perempuan tersebut. Gambaran pertama nama dia mubtada'ah mumayyizah. Okey. Kita kena tulis pula ni sekali lagi. Okey, kita akan guna perkataan yang pertama nama dia mubtada'ah. Yang keduanya nama dia mu'tadah. Yang ketiganya nama dia mumayyizah. Yang keempat nama dia ghairu mumayyizah. Yang pertama mubtada'ah. Kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, kita ada istilah mubtada khabar. Kita ada mubtada khabar. Ni mubtadaah. Mubtadaah merujuk kepada perempuan. Mubtadaah mana benda mubtadaah? Perempuan yang kali pertama datang darah. Kalau kali pertama datang darah haid dipanggil mubtadaah fil haid. Kalau kali pertama datang darah nifas maka dipanggil mubtadaah fil nifas. Kali pertama datang darah. Okey, katakanlah dia kebiasaan perempuan daripada umur 11 hingga 13 tahun keluar darah haid. Kebiasaan perempuan daripada 11 hingga 13 keluar darah haid. Itu kebiasaan. Tapi ada juga perempuan yang di awal usia 9 tahun datang darah. Tapi maring ada orang kabarkana, dia kata ada buat satu kajian buat di Kelantan, di Bacok, dia kata orang puan 8 tahun dia keluar darah dah.
8 tahun ada dah keluar darah. Allahu Rabbi. Anda sebenarnya yang pertama nak tengok siapa yang kaji. Lepas tu kena pastikan tahun perempuan tu kena dia kira tahun mana. Macam kita kabar barang kan. Kadang-kadang dia tidak kira tahun Masihi, tidak kira tahun Islam. Betul tak daripada tarikh lahir kepada tahun tersebut. Kadang-kadang ada juga hak yang tercicir. Maksudnya pendaftaran kelahiran lewat. Lepas tu kita kena ambil kira belaka. Tapi anak kita orang lelaki payah kita nak buat kajian. Rasanya orang puan boleh buat kajian. Cuba buat kajian di kalangan bahagian wanita, tanya, awak ni umur berapa datang haid? Untuk pastikan ada tak orang yang 8 tahun. Biasa tak dengar, tanyalah, biasa tak dengar satu kajian lah. Hak yang biasa tak dengar ada perempuan datang haid umur 8 tahun. Biasa dengar? Ada biasa dengar? Anda tak pernah jumpa. Kalau hak yang paling muda anda jumpa 9 tahun. Hak paling muda jumpa 8 tahun tak biasa jumpa. Baik, cuba buat kajian. Kita orang lelaki tak nak pergi tanya orang perempuan seorang-seorang. Awak datang haid berapa? Awak datang haid berapa? Kalau orang perempuan boleh, dia buat kajian. Ini satu perkara yang bagus. Cuba buat kajian. Okey. Kalau ada, tolong maklum. Tolong maklum kalau ada 8 tahun. Dia okey, biasa tempoh di antara 11 hingga 13 tu kebiasaan ataupun 11 13. Tapi ada juga orang puang, sebahagian perempuan haid dia datang sampai ke umur 18 baru datang haid. Biasanya terjadi di negeri sejuk. Di negeri sejuk, darah haid dia pun sejuk, beku malah lambat tubik. Jadi ada sebahagian daripada perempuan, ni kajian perubatan kajian perubatan, sebahagian daripada perempuan haid dia lambat keluar sehingga umur dia 18 tahun. Biasanya berlaku di negara yang sejuk. Biasanya negara panas dia cepat sikit keluar. Tu anak jadi kadang kejut juga dengar pandangan tersebut, sedangkan negara kita bukan negara panas, tiba-tiba ada perempuan keluar haid umur 8 tahun. Jadi hak tu perlu kita kena kaji, adakah benda tu ramai ataupun seorang. Kalau seorang mungkin ada masalah. Banyak benda yang perlu kita kena tengok kepada keadaan dia. Okey, ala kulli hal. Mubtadaah, makna benda mubtadaah? Perempuan yang kali pertama keluar darah. Sebelum ni tak pernah keluar darah. Umur dia 11 tahun. Ni baru keluar darah, kali pertama keluar darah. Nama dia adalah mubtadaah. Kali pertama keluar darah. Manakala mu'tadah. Mu'tadah maksudnya perempuan yang beradab. Maka beradab biasa dah keluar darah. Ni kali ke berapa pun tak tahu dah, tak ingat nak kira dah. Kali ke berapa? Mungkin kali ke 18, ke 19, ke 20, ke 30 dah mari haid. Maka perempuan tersebut adalah dinamakan sebagai perempuan mu'tadah. Perempuan yang beradab. Adakah disyaratkan beradab kebiasaan ni beberapa kali sebelum daripada ni ataupun hanya cukup sekali? Dalam mazhab Imam Syafi'i kata mu'tadah hanya cukup sekali. Sekali dikirakan mu'tadah. Sekali keluar, patut keluar pula, kali kedua dinamakan dia sebagai mu'tadah. Kali pertama mubtadaah, kali kedua sebagai mu'tadah. Dalilnya perkataan mu'tadah diambil daripada perkataan aud, kembali. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama bada'akum ta'udun. Dalam Quran ada ayat kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah Taala memulakan kamu, ta'udun, kamu akan kembali semula. Maksud dia, dulu Allah Taala ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Bila kita mati, Allah Taala bangkitkan kembali kita. Allah Taala bangkitkan kita daripada kubur sebagaimana Allah Taala jadi kita dulu. Okey, boleh faham? Yang mana dulu daripada tak ada kepada ada. Sekarang ni apabila mati, bangkit semula. Daripada tak ada juga kepada ada. Sebagaimana Allah Ta'ala memulakan kamu dulu daripada tak ada kepada ada, Allah Ta'ala mengembalikan kamu semula. Apabila mati, dibangkitkan balik. Okey. Dalam ayat ni, kata ulama, Allah Ta'ala menciptakan kita dulu berapa kali? Sekali je. Betul? Daripada tak ada kepada ada sekali. Bila kita mati, Allah Ta'ala bangkit semula. Maka bangkit semula dinamakan sebagai ta'udun, kembali oleh kamu daripada perkataan aud, sama juga dengan perkataan mu'tadah. Maka sudah cukup sekali berlaku sebelum daripada ni perempuan mengalami haid,
maka kali kedua dinamakan dia sebagai mu'tadah. Okey, selesai. Yang ketiga, kita ada istilah mumayyizah. Mumayyizah dengan makna perempuan yang dapat membezakan. Itu makna mumayyizah. Perempuan yang dapat membezakan. Dia dapat membezakan dia. Perempuan yang dapat membezakan sifat darah. Apa maksud dia dapat membezakan sifat darah? Dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Jadi apabila dia melihat darah keluar melebihi daripada satu sifat, maka bermakna dia dapat membezakan sifat darah, betul? Jadi yang dimaksud dapat membezakan sifat darah adalah dia melihat darah itu keluar lebih daripada satu sifat. Mungkin 2 sifat, mungkin 3 sifat, mungkin 4 sifat. Okey, soalannya apakah sifat darah? Ulama kata sifat darah ada 3. Yang pertamanya warna, yang keduanya pekat dan cair, yang ketiganya bau. Warna ada 5 dalam mazhab Imam Syafi'i. Warna darah ada 5. Yang pertamanya darah hitam. Hak tu sepakat warna hitam. Hitam sepakat ulama. Kehitam-hitaman. Hitam tengok. Okey, tu sepakat ulama mengatakan hitam adalah warna darah. Yang keduanya merah. Orang Terengganu kata merah. Merah, sepakat ulama mengatakan warna darah. Yang ketiganya perang. Dalam bahasa kita ditulis perang. Ataupun dalam bahasa kita kata coklat, koko gitu. Orang perempuan kadang-kadang bukan hitam, bukan merah, tapi koko, coklat warna dia. Orang lelaki memang tak tahu. Orang perempuan kalau khabar gitu tahu lah. Mereka yang tak pernah tengok darah. Okey, 3. Yang keempat kuning. Okey, kuning ni ada perselisihan di kalangan ulama. Adakah kuning dikirakan warna darah ataupun tidak? Sebagian ulama kata bukan, tapi majoriti ulama kata warna darah. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Aisyah, yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika mana perempuan membawa secebis kapas yang dia cek dalam kemaluan dia, yang mana pada kapas tersebut masih lagi ada warna kuning, fihi sufrah. Dalam hadis sebut masih lagi ada warna kuning. Pergi jumpa dengan siapa? Pergi jumpa dengan Aisyah. Khabar kepada Aisyah, warna boleh semayang ke tak lagi? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, la ta'jalna, mu jangan gaduh. Jangan gaduh. Hatta tarayna al-qassatal bayda, sehingga mu tengok al-qassatal bayda, kapas yang putih. Tak ada benda warna. Jadi berpandukan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya kuning saat itu juga termasuk dalam hukum darah haid. Sebab Aisyah tak bagi lagi perempuan tersebut sembahyang mereka setelah tengok bersih. Sebab itulah majoriti ulama mengatakan kuning juga termasuk dalam warna darah haid. Yang kelimanya adalah warna keruh. Warna lebih pudar daripada kuning. Keruh ni di antara kuning campur dengan putih. Dia keruh ni gini, keruh. Keruh kita guna lepas daripada hujang. Kalau kita tengok di atas tanah, air hujang yang takung campur dengan tanah, tu yang dinamakan sebagai keruh. Juga masih lagi dikirakan warna darah haid. Jadi warna dalam darah haid mengikut mazhab Imam Syafi'i ada 5. Yang keduanya pekat dan cair. Sifat yang kedua bagi sifat darah. Yang keduanya adalah pekat dan cair. Maksudnya ada darah pekat. Maksud pekat lagu ni, maksud pekat. Kadang-kadang darah saat itu dia keluar, lepas tu dia ada macam benang gitu. Orang lelaki tak faham. Kalau orang perempuan dia faham. Dia tengok di tuala dia nampak macam ada benang gitu. Tu dipanggil pekat tu. Faham tak? Faham tak? Faham. Orang lelaki memang tak faham. Orang lelaki pandai tengok darah lembu sahaja. Okey, yang pertama. Yang kedua cair. Cair maksudnya tak ada macam benang-benang gitu. Ia pekat lebih kuat berbanding dengan cair. 2. Yang ketiganya bau. Bau busuk, anyir pekok lebih kuat daripada anyir tak pekok. Anyir pekok bau. Ada orang puang masa keluar darah tu dia terasa tak selesa sebab rasa bau tak selesa. Dia tu rasa bau tak selesa. Darah dia. Kadang-kadang rasa malu nak duduk tepi orang. Sebab bau tak selesa. Terlalu kuat. Okey, ada bau juga memang darah bau busuk. Darah bukan wangi macam kasturi tu. Tapi
Tak ada lah busuk sangat. Okey. Jadi ada hak yang busuk sangat, ada hak yang tak busuk sangat. Okey, itu sifat-sifat darah. Masalah warna, yang pertama warna hitam paling kuat. Yang kedua warna merah. Dia tidak dihukumkan warna merah, melainkan mesti merah khalis. Merah 100%. Kalau merah tapi ada hitam, colik sikit, dihukumkan hitam. Faham? Ada benang hitam, orang lain merah belaka, dihukumkan hitam. Nampak memang banyak warna koko tapi ada merah sikit, dihukumkan merah. Faham? Ada kuning tapi ada koko sikit, dihukumkan perang. Dia nak hukum merah, mesti kena merah 100%. Tak ada sikit pun hitam. Kalau ada sikit je hitam, maka dihukumkan hitam. Okey, boleh faham lah? Baik. Sama juga dengan pekat cair. Dah dia tubik, dia bukan semuanya macam benang gitu. Belaka ada hak yang tak benang, tapi ada macam benang sikit, dihukumkan pekat. Boleh faham? Kalau tak ada sikit benang, baru dihukumkan cair. Jangan gitok benang pakai yang. Faham sendirilah maksud benang tau. Orang lelaki kata gitok benang pakai yang kan? Bukan. Dia macam ke benang gitu. Betul tak orang puang tau, anak rakyat tau. Tengok orang puang kata betul. Dia cang tu, dia tengok sokmo tu. Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti dalam pukul 10 suku. Jadi kita lebih kurang dalam masa dalam dak sampai dah 20 minit. Kita nak buka soalan sekejap. Untuk sementara kita nak tunggu habis masa. Ada tak pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya pernah dengar masa saya belajar dulu, ada cikgu saya royak apa tu, dekat orang negara putih lah, dia betul bayi dia lahir bayi puang, dia lahir, lepas tu cek X-ray dalam bayi tu ada janin bulat. Memang kat orang putih. Lepas tu soalan saya, kalau dah bayi tu hidup, lepas tu janin tu pun hidup juga, jadi bayi tu akan lahirkan anak lah. Kalau bayi contoh bayi tu lahir dan anak tu lahir juga, darah yang keluar tu darah nifas kata tak? Sebab kata kalau darah nifas ni Darah haid. Start dengan haid lah. Haid 9 tahun. Ataupun masa sebelum ia dilahirkan tu ia keluar darah. Nak kata dia darah haid ke darah haid? Okey. Allah Allah. Jadi soalan jelas ha? Okey. Soalan jelas. Jadi dengar daripada orang. Okey, dengar daripada orang, maksud dia dipanggil kita meriwayatkan. Okey, kita meriwayatkan. Dengar daripada cikgu. Jadi bermakna kita meriwayatkan daripada cikgu. Yang mana cikgu tu khabar berlaku di sebahagian daripada negara barat. Jadi cikgu tu pun ambil daripada tempat lain juga. Okey, boleh faham? Bahawasanya ada seorang budak baby perempuan dilahirkan. Selepas daripada tu, ternyata dalam perut dia ada janin pula. Baby mengandung. Tu maksudnya, baby mengandung. Okey, lepas daripada tu, andai katalah baby tu melahirkan anak. Andai kata tiba-tiba lepas daripada melahirkan anak, keluar darah. Soalannya, darah tersebut adakah nifas ataupun tidak? Okey, gitu kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada anda jawab kepada persoalan, kita kena ambil daripada awal dulu. Kita kena ingat dalam satu kaedah. Kena ingat kaedah in kunta mudda'iyan faddali wa in kunta naqilan fasihah. Ni kena kaedah. Kaedah ni digunakan dalam semua perkara.
digunakan dalam semua perkara, dalam semua kajian, dalam semua perkara, dalam bidang hadisnya, dalam bidang fiqhnya diguna kaedah ni. In kunta mudda'iyan faddali wa in kunta naqilan fasihah. Kalau sekiranya mung orang yang mendakwa sesuatu perkara, faddalil, maka datangkan dalil. Kalau mung mendakwa sesuatu perkara, sesuatu hukum ke sesuatu tak kiralah sesuatu maklumat, mung kena datangkan dalil, hujah dia. Okey, boleh Wa in kunta naqilan, kalau sekiranya mung naqil, apa makna naqil? Orang yang memindah, mengambil daripada orang, fasihah, pastikan berita itu sahih ataupun tidak. Okey, boleh faham? Yang pertama sekali, kita kena melihat kepada hak ni adalah daripada sudut naqal, pindah. Yang pertama, dia ambil daripada guru dia. Okey, dia mengaku yang dia ambil daripada guru dia. Soalannya, guru dia saat ni tu kita kena pastikan adakah guru dia mereka-rekakan cerita ataupun memang sungguh dia ambil daripada suatu maklumat. Kena pastikan situ. Yang kedua, kalau sekiranya guru dia tu memang betul, sungguh tidak mereka-rekakan cerita, kena pastikan maklumat yang diambil oleh guru dia daripada mana. Okay, boleh faham? Sebab kita di zaman kita ni kadang-kadang hak yang tersebar sekian hak yang sungguhnya lain. Zaman kita Allahu Rabbi, zaman hak yang pelawak boleh disebarkan dengan cukup mudah. Kita kerana kita ada internet dan seumpamanya. Jadi benda tu kita kena pastikan belaka. Okey, diambil daripada berita mana? Dan semua berita dunia, adakah benda hak yang ada dalam blog ke, ada hak yang dalam mana-mana yang mengeluarkan berita kita boleh percaya belaka? Tak, bukan boleh percaya belaka. Betul tak gitu? Kita tak payah tengok kepada negara barat, kita tengok kepada negara kita. Kita tengok kepada negara kita sendiri. Kadang-kadang kita tengok depan mata sendiri, berita gini, tiba-tiba masuk dalam khabar, lain tak setakat. Betul tak gitu? Masuk dalam Malaysia kini, lain tak setakat. Kalau hak orang lain tu orang lain lah. Ni hak kita sendiri. Anak cinta, ada satu contoh. Dulu satu contoh lah, nak satu contoh saja. Kalau kira contoh banyak. Masa tahun ngundi dalam 15 tahun ke 20 tahun lepas. Mungkin sebahagian daripada hak yang hadir masih lagi kecil masa tu. Sebab Anas masa tu belasan tahun baru. Anas belasan tahun. Dalam lebih kurang 20 tahun lepas, lebih kurang gitulah. Di Mengabang Tengah. Masa tu tengah nak ngundi. Tiba-tiba masuk dalam berita bahawasanya benda penyokong-penyokong PAH buat keluar parang kolok untuk buat rusuhan terhadap pos UMNO. Ni kita cerita dulu, sekarang ni tak awal dah. Ni kita contoh je. Masuk dalam berita. Orang kampung kita tahu dah ke siapa? Orang sekian. Orang tu ada lembu. Dia nak pergi ceruk lembu. Nak ceruk rupuk lembu. Memang bawa sadak, takkan bawa ceruk rupuk lembu bawa air je. Memang bawa sadak nak pergi ceruk rupuk lembu. Tengok. Siapa ke orang kampung Ana tu, orang kampung Ngabang Tengah masa yang hidup di zaman tu. Lepas tu dok percaya ke berita harian sampai hari ni. Dok baca terus berita harian. Punca tu lah. Anda buat satu contoh. Banyak lagi contoh yang lain. Okey, sama juga dengan masalah saat ni. Maksudnya kita kena pastikan berita tu datang daripada mana. Hanya kita ambil daripada Facebook, kita dengar daripada orang, tidak boleh kita nak pastikan benda tu sahih. Maka tidak boleh kita nak terus kata benda tu sahih. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, andai kata sekiranya benda tu terjadi sungguh. Sekiranya. Kita kata perkataan sekiranya, perkataan buat-buat saja. Andai kata benda tu terjadi sungguh. Tiba-tiba baby tu beranak. Lepas tu siapa pula nak beri susu ke dia? Baby tu nak beri susu. Jadi benda yang bermasalah belakang, kalau sekiranya, maka darah yang keluar setelah daripada kelahiran dia juga dikirakan darah nifas. Kerana darah nifas dia tidak disyaratkan diletakkan umur dia. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Dah setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Cuma
sama ada kita letak darah nifas ke, tak darah nifas ke, sedikit pun tidak memberi kesan perubahan pada hukum. Maksudnya dah budak baru umur setahun, mana akal dia? Tak ada akal. Apabila tidak ada akal, tidak membayik lagi, wajib tak dia sembahyang? Tak wajib dia sembahyang. Maksudnya tak ada berlaku perubahan hukum, tetap tak wajib dia sembahyang sebab dia tidak berakal. Melainkan dia kata masa tu dia berakal dah, sebab masa keluar daripada perut mak dia tu, pinjang tolong kerat tali pusat sendiri. Belajar mana? Dia buka dalam Google sekejap, lepas tu dia ambil handset pula, selfie dengan doktor, sebab dia tengok dalam kan ada kan dalam YouTube gitu kan. Jadi kalau dia berakal lagu tu lain lah. Tu mungkin hukum dia berbeza. Wallahu a'lam. Okey jelas Ustaz tadi Ustaz khabar darah mari hari 1 hingga 17. Lepas tu Ustaz khabar darah tu darah istihadah. Jadi solat kita tu kena qada mula ke Ustaz? Okey. Nanti tak sampai tepat dia. Nanti kita hurah kan kita khabar dah 7 kategori. Jadi kita nak letak kena qada ke tak, kita kena tengok kategori mana dulu. Jadi maksud jawapan ni perlu kepada perincian yang cukup panjang. Jadi tidak perlu kita perincikan sekarang ni, nanti kita perincikan lepas daripada ni. Nanti lepas daripada kita bincang, kita akan perincikan satu-satu insya-Allah. Okey, Allah Subhanahu wa taala ada wa alam. Okey, ada lagi soalan lain? Kita ada dalam 11 minit lagi. Gana. Darah wiladah. Okey. Soalannya darah wiladah ada ke tak? Ke kena? Ada tak darah wiladah? Betul? Kena? Ada? Lama mana? Apakah? Okey, darah wiladah ada ke tak? Dan apakah itu darah wiladah? Okey, lebih kuranglah soalan. Wiladah mana benda wiladah? Melahirkan, kelahiran, beranak, bersalin. Beranak, bersalin, melahirkan anak, tu dipanggil wiladah. Darah wiladah maksudnya darah bersalin. Okey, soalan, ada tak darah bersalin? Okey, situ. Faham dah jawapan kan? Darah bersalin ada ke tak? Ada. Mungkin tak perempuan ketika bersalin tak keluar darah? Mungkin. Mungkin tak perempuan bersalin ada darah? Mungkin. Dan waktu hak banyak. Dan mungkin tak perempuan bersalin tak ada darah? Mungkin juga. Ada seorang orang Binjani lah. Dia ceritakan kawang dia, tapi ni bukan manusia, ni binatang. Nak cerita binatang. Kawang dia sembelih kawan dia pelihara kambing. Dia buat guk comel apa semua sekali. Tapi dak hidup lama kambing dia. Kambing dia pas ekor kena melih. Hak yang peliknya dia melih dak tubik darah sikit pun kambing dia. Pucak kesi kambing dia, nyakit benda tak tahu, bahan nyakit benda tak tahu. Dak kambing biasa kita melih ada darah orang. Dak bahan nyakit benda. Okey, benda yang sama kita tak kepada manusia. Jadi orang puang tu macam-macam nyakit, ada pucak kesi, HB pun 2,5 je HB dia. Memang darah pun tak ada, kena nyakit macam kambing saat ni ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi beranak pun dah keluar darah. Mungkin. Kita tak kata benda tu berlaku, kita kata mungkin sahaja. Dia mungkin lain, benda tu berlaku tu lain. Okey, mungkin. Wallahu a'lam. Apakah Sanim dia? Apakah hukum apakah ada? Apakah darah wiladah? Okey, selesai jawapan dia. Lepas tu soalan lain ada lah. Okey, darah wiladah adakah darah yang sama dengan darah nifas ataupun darah yang selain daripada darah nifas? Dalam mazhab Imam Syafi'i, darah nifas adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Manakala darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Manakala darah wiladah adalah darah bersalin. Maka darah bersalin kemungkinan keluar sebelum daripada bersalin. Kemungkinan keluar bersama dengan ketika sama dengan anak ketika bersalin, dan kemungkinan lepas dia bersalin masih lagi keluar darah, sebab darah bersalin maksudnya darah keluar kerana bersalin. Jadi bermakna apakah perbezaan di antara nifas dengan darah bersalin? Perbezaan di antara nifas dengan darah bersalin adalah
Kalau dalam bahasa istilah mantik dipanggil umum khusus min wajhin. Istilah mantik dipanggil umum khusus min wajhin. Benda pula umum khusus min wajhin. Okey, kita nak faham umum khusus min wajhin gini. Cincin emas. Okey, adakah setiap cincin emas? Adakah setiap cincin emas? Ada tak cincin selain daripada emas? Ada. Adakah setiap emas cincin? Adakah cincin kena buat emas je? Emas kena buat cincin je? Ada tak cincin emas? Okey. Jadi wiladah, ada darah wiladah, maksudnya darah yang keluar sebelum daripada bersalin dan ketika bersalin, hal tu bukan nifas. Betul? Betul tak? Ada darah nifas bukan wiladah. Hak yang ke hari ke-11 ke-12. Hak tu bukan bersalin dah, baik dah. Nak beranak pula sekali lagi. Tapi keluar lagi darah. Okey, boleh faham? Hak tu wiladah ke tak? Tak kan? Boleh faham? Ada tak? Darah wiladah dalam masa yang sama dinamakan sebagai darah nifas. Darah selepas daripada bersalin ia ada kaitan dengan wiladah. Tapi oleh kerana keluar dah anak, maka dinamakan sebagai darah nifas. Okey, boleh faham? Itu dipanggil benda hubungan dia adalah hubungan umum khusus min wajhin. Kedak faham lagi? Dia ni dalam perbahasan mantik. Perbandingan suatu kulli dengan kulli yang lain dia terbagi kepada empat. Yang pertamanya dipanggil tabayun, yang keduanya taraduf, yang ketiganya umum khusus mutlak, yang keempatnya umum khusus min wajhin. Dan benda ni penting dalam kita berfikir. Ya, mantik ni cara kita berfikir, hak yang betul. Sebenarnya kita fikir lagu tu cuma dia letak kaedah supaya kita tidak benda salah dalam berfikir. Kalau orang tanya kita, manusia dengan dalah beza mana? Manusia dengan dalah. Apakah perbezaan di antara manusia dengan dalah? Boleh raya. Apa perbezaan manusia dengan dalah? Manusia dengan Abdullah, manusia dengan Muhammad, manusia dengan Fatimah. Apakah perbezaan di antara manusia dengan Fatimah? Okey, dipanggil dia umum khusus mutlak. Setiap Fatimah adalah manusia, tapi bukanlah setiap manusia adalah Fatimah. Betul? Itu dipanggil dia umum khusus mutlak. Setiap manusia, adakah Fatimah belaka manusia? Tapi Fatimah manusia ke tak? Manusia. Itu dipanggil dia umum khusus mutlak. Okey, boleh faham? Apakah perbezaan di antara Nabi dengan Rasul? Umum khusus mutlak. Setiap Rasul Nabi. Adakah setiap Nabi Rasul? Tak. Itu dipanggil dia umum khusus mutlak. Umum khusus min wajhin macam kita ke bawah tadi. Macam kita ke bawah tadi, umum khusus min wajhin sebagai contoh. Baju sutera. Baju lain, sutera lain. Okey, apakah perbandingan di antara baju dengan sutera? Umum khusus min wajhin. Sebab adakah semua baju sutera? Adakah semua sutera baju? Ada tak baju sutera? Okey, laju. Adakah semua baju sutera? Tak. Adakah semua sutera baju? Tak. Boleh faham? Ada tak baju yang diperbuat daripada sutera? Okey, itu dipanggil umum khusus min wajhin. Dipanggil ada dua lagi tabayun. Tabayun ni berbeza. Manusia dengan lembu. Adakah setiap lembu manusia? Setiap lembu, ada tak tempat persamaan di antara lembu dengan manusia? Tak ada. Jadi tabayun berbeza di antara lembu dengan manusia. Taraduf. Taraduf ni lafaz berbeza tapi makna sama. Samah dengan 5%. Okey, samah lain, 5% lain. Sebutan dia, makna dia sama ke tak? Sama. Kita minta piti dengan mak kita, mak nak piti samah. Mak kata tu ambil dalam poket, ambil 5% sudahlah. Saya nak samah mak. Ambil 5% je. Dalam tu ambil dalam poket baju. Saya tambah 5% mak, saya nak samah. Mak kata datang budak dia bahang ngatang nyapu baru tahu. Sama 5% dengan samah tau. Nama je lain. Itu dipanggil dia taraduf nama dia. Okey, itu dipanggil ukuran di antara satu kulli dengan kulli yang lain. Itu perbahasan dalam ilmu mantiq. Okey, wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Kita ada 2 minit lagi. Soalan perempuan,
keluar darah selama 15 hari secara putus-putus. Lepas tu pada hari, tak cukup 24 jam. Kemudian hari 16 tu tubik lagi. Darah tu dikira darah apa? Okey, soalannya seorang perempuan, dia keluar darah selama dalam tempoh 15 hari secara putus-putus. Memang dia pastilah apabila dia cek memang tak cukup 24 jam sebab sejam sehari je. Sejam sehari jadi baru 15 jam. Tapi hari ke-16 masih lagi keluar darah. Kata ulama, darah tersebut adalah darah istihadah. Kerana tidak boleh dicampur darah yang keluar pada hari yang ke-16 dengan darah yang berada dalam lingkungan hari yang ke-15. Dalam lingkungan 15 hari. Atau menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Okey, kita ada 1 minit lagi kalau ada. Okey, ada lagi soalan lain? Tak ada dah. Tak ada dah, kita berhenti dulu. Nanti kita akan sambung balik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.